A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar anak-anak murid Ustaz yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan anda semua dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua dihindari dan dijauhkan daripada perkara-perkara buruk dan juga COVID-19 yang berlaku sekarang ni. Baik, hari ini kita berjumpa dalam video pembelajaran yang seterusnya, dan kali ini Ustaz nak berkongsi anda dengan tajuk kita yang pertama dalam mata pelajaran Jawi tahun 4. Baik, sebelum kita pergi ke tajuk pelajaran yang pertama, anda masih ingat tak lagi video yang lepas di mana Ustaz dah perkenalkan tentang beberapa perkara dan juga benda-benda penting semasa kita dalam mata pelajaran Jawi. Antaranya adalah yang pertama berkaitan tentang padanan huruf, yang kedua tentang huruf-huruf vokal, yang ketiga tentang maksud kata dasar, apa dia kata dasar, kemudian berkaitan tentang suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Kalau tak ingat, boleh rujuk video pembelajaran kita sebelum ini, dan kita kena tengok berulang kali supaya ingatan kita itu sentiasa kita ingati sampai bila-bila. Sebab daripada lepas Ustaz dah beritahu bahawa ia akan sentiasa diulang-ulang dalam sepanjang pembelajaran Jawi tahun 4. Baik, sekiranya dah melihat kepada video yang lepas, maka untuk kali ini kita akan sama-sama melihat kepada tajuk pertama dalam mata pelajaran Jawi tahun 4. Apa dia? Iaitu kedudukan huruf Hamzah. Kedudukan huruf Hamzah. Itu tajuk mata pelajaran Jawi yang pertama. Kedudukan huruf Hamzah. Baik, suka Ustaz nak ingatkan bahawa beberapa ataupun sebelum kita pergi kepada tajuk yang pertama, maka kita kena lihat juga, kita refresh balik tentang isu dan juga perkara berkaitan tentang padanan huruf. Padanan huruf yang video seperti yang lepas. Padanan huruf ini contoh padanan huruf yang telah dibangunkan untuk kegunaan kita bersama. Ada padanan huruf, dan kena ingatlah huruf-huruf pertama berkaitan tentang huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Kemudian selain pada huruf vokal dipanggil huruf konsonan. Huruf konsonan iaitu yang berwarna kuning, huruf konsonan. Kemudian huruf diagraf yang warna biru, dan juga huruf vokal yang diletaknya di awal suku kata. Itu yang kita perlu ketahui dan kita kena ingat semula. Kemudian begitu juga dengan tadi sebagai kata dasar. Kita kena ingat perkataan kata dasar, iaitu perkataan yang tidak menerima imbuhan. Kata dasar adalah perkataan yang tidak menerima imbuhan. Kemudian suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Apa dia suku kata terbuka? Suku kata terbuka ialah perkataan yang diakhiri dengan huruf vokal. Apa dia huruf vokal? Huruf vokal tadi ialah A, E, I, O, U. Manakala suku kata tertutup ialah perkataan yang diakhiri dengan huruf konsonan. Apa dia huruf konsonan? Huruf yang selain daripada A, E, I,
OU. Itu huruf konsonan. Begitu ini juga adalah huruf vokal seperti mana yang tadi Ustaz ulang-ulang, iaitu huruf vokal Jawi. Apa dia huruf vokal Jawi? Huruf vokal Jawi ialah alif, waw, ya, dan huruf vokal Rumi A, E, I, O, U. Ini akan sentiasa kita ulang-ulangi. Baik, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama ataupun pelajaran kita yang pertama, kedudukan huruf hamzah. Okey, secara umumnya kedudukan huruf hamzah terbahagi ada 5 bahagian. Kedudukan huruf hamzah ada 5 bahagian, iaitu kedudukan hamzah di atas huruf alif, kedudukan hamzah di atas huruf alif, kedudukan hamzah di bawah huruf alif, kedudukan hamzah berada 3 suku dengan huruf alif. Kedudukan dia 3 suku daripada huruf alif. Kemudian kedudukan hamzah sejajar. Sejajar ni maksudnya sama dengan kedudukan huruf alif ni di bahagian bawah huruf alif dipanggil sejajar. Dan juga kedudukan huruf hamzah berumah. Dia ada rumah. Okey. Secara umumnya kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif, iaitu apabila huruf hamzah berada di huruf alif ketika dia perkataan itu menerima imbuhan. Apa dia imbuhan? Imbuhan yang tertentu yang ditetapkan ialah imbuhan di, se, ke. Imbuhan di, se, ke. Apabila satu perkataan menerima imbuhan sama ada di, se, ke ketika menulis Jawi, dia kedudukan hamzahnya berada di atas huruf alif. Kedudukan hamzahnya berada di atas huruf alif apabila perkataan tersebut menerima imbuhan di, se, ke. Nanti kita tengok contoh-contohnya. Bahagian kedua, kedudukan huruf hamzah ialah huruf hamzah di bawah huruf alif. Di bawah huruf alif. Bila kedudukan hamzah berada di bawah huruf alif, kedudukannya apabila kata dasar yang terdiri daripada kata dasar bahasa Arab ataupun kata serapan bahasa Inggeris ataupun kata seru. Apabila keadaan ataupun perkataan kata dasar menerima perkataan bahasa Arab ataupun kata serapan bahasa Inggeris ataupun kata seru, maka ia kedudukan hamzahnya ditulis di bawah huruf alif. Perkataan yang ketiga ataupun kedudukan hamzah yang ketiga iaitu kedudukan hamzah 3 suku. Bila masa kedudukan hamzah 3 suku? Apabila kata dasar diakhiri dengan huruf vokal. Ada senarai dekat bawah ni. Ini nanti panjang kita bincangkan. Apabila kedudukan hamzah berada 3 suku, maka contoh-contohnya kedudukan ini kita akan bincangkan kemudian. Okey. Begitu juga yang sejajar apabila huruf hamzah di akhir kata pinjaman dan serapan bahasa Arab. Okey, nanti kita bagi contoh-contoh dia. Kemudian kedudukan hamzah berumah apabila huruf hamzah di antara huruf terangkai. Okey, ada 5 bahagian kedudukan huruf hamzah dan nanti kita akan pergi satu per satu. Baik, kita hanya pergi pada yang pertama dahulu, iaitu kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Kita nak pergi pada kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Macam mana cara dia? Iaitu perkataan kata dasar. Ingat lagi tak perkataan kata dasar apa? Ya, kata dasar ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan. Itu kata dasar, kata dasar. Tapi dalam tajuk kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif, bila kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif, kedudukannya apabila kata dasar yang asalnya tadi tidak menerima sebarang imbuhan, dia kata dasar tersebut yang bermula dengan huruf alif menerima imbuhan awalan di, se, ke. Bukan dal, sin, kaf. Imbuhan di, se, ke. Baik, contohnya ialah diasuh. Okey, perkataan ni contohnya. Tengok kat sini.
diasuh. Kemudian dielak, kemudian diarah, kemudian diolah, kemudian diusulkan, kemudian di atas. Okey, itu kalau menerima imbuhan di, menerima imbuhan di. Kemudian menerima imbuhan se, seindah, seulas, okey, sealiran, seikhlas, seorang. Okey, itu kalau menerima imbuhan se. Manakala satu lagi adalah imbuhan ke, keawan, keistana, keimanan, keindahan, keunikan. Walaupun perkataan yang dimulakan dengan huruf alif pada kata dasarnya, pada asalnya kata dasar tu ada huruf alif yang ejaan yang disebut sebagai i, contohnya dielak, dielak, kemudian apa lagi, seikhlas, kemudian keimanan, walaupun i tetapi hamzahnya ditulis tetap berada di atas huruf alif sebab dia adalah menerima imbuhan di seka. Apa jua sebutan yang kata dasarnya bermula dengan huruf alif, apabila menerima imbuhan di seka, kedudukan hamzahnya mesti ditulis berada di atas huruf alif. Kita tengok kat sini, diasuh, diasuh. Asal perkataan kata dasar dia apa? Asuh. Apabila dia menerima perkataan ataupun imbuhan di, maka dia ditulis, hamzahnya ditulis berada di atas huruf alif, iaitu diasuh. Contoh juga dengan seindah. Asalnya ialah indah. Indah tu tak ada hamzah asalnya. Kata dasar dia tak ada indah. Tak ada huruf alif. Kata dasar dia. Tapi apabila ditambah seindah, maka dia menjadi seindah. Kedudukan ada tambahan hamzah dan hamzah dia berada di atas huruf alif. Sebabnya dia menerima imbuhan se. Itu juga dengan keimanan. Iman. Kalau ejaan iman sahaja, kata dasarnya iman. Iman itu tak ada ditulis huruf hamzah di awalnya. Tapi apabila menerima imbuhan keimanan, maka tulisannya, kedudukan hamzahnya berada di atas huruf alif. Walaupun sebutannya iman. Keimanan. Alright, itu cara macam mana kedudukan huruf alif berada di atas, kedudukan huruf hamzah berada di atas huruf alif kalau menerima imbuhan di seka. Baik, itu dulu untuk pelajaran hari ini, untuk sesi pembelajaran dan juga video kali ini. Ustaz ulang bahawa kita tadi telah membincangkan tentang tajuk pertama, hukum jawi, mata pelajaran jawi. Tajuk pertama pelajaran jawi iaitu kedudukan huruf hamzah. Asalnya kedudukan huruf hamzah ada 5 kedudukan, ada 5 bahagian. Pertama, kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, kedudukan huruf hamzah di bawah huruf alif. Yang ketiga, kedudukan huruf hamzah berada 3 suku daripada kedudukan alif. Keempat, kedudukan huruf hamzah sejajar. Dan yang kelima, kedudukan huruf hamzah berumah. Kalau dalam soalan dalam buku latihan dan dalam buku kerja pun akan ditanya berapakah kedudukan huruf hamzah. Jadi jawapannya adalah 5. Dan kita juga bincang khusus tentang pelajaran kali ini, iaitu kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif sahaja. Apa dia kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif? Kedudukan apabila kata dasar, iaitu perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan yang bermula dengan huruf alif, kata dasar yang bermula dengan huruf alif, contohnya asuh, arah, olah, usul, ulas,
istana, iman, indah, orang, ikhlas. Perkataan-perkataan tersebut menerima awalan ataupun imbuhan awalan di, se dan ke. Apabila masuk saja imbuhan di, se ataupun ke, maka tulisannya ditulis diasuh. Tulisannya ditulis sebagai hamzah berada di atas huruf alif. Contoh tersebut ialah diasuh, dielak, diarah, diolah, diusulkan di atas, seindah, seulas, sealiran, seikhlas, seorang, keawan, keistana, keimanan, keindahan, keunikan. Okey, itu adalah contoh kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Baik, itu saja video kita pada kali ini. Saya harap anda semua murid tahun 4 diminta untuk menyalin nota dengan melukis gambar rajah seperti ini. Seperti kedudukan huruf hamzah. Ada dua. Satu, kedudukan huruf hamzah yang 5 ni. Ada 5 bahagian. So, buat carta seperti mana Ustaz buat. Okay. Dan yang kedua adalah kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi, ada dua tugasan. Pertama, melakar atau melukis carta macam ni. Tapi carta Ustaz berwarna-warni. Terpulang pada anda. Kalau nak warna-warni pun bagus. Tapi pastikan ia boleh dibaca. Ataupun just warna lakar yang biasa saja menggunakan pensel. Boleh tulis di dalam buku tulis. Buku tulis. Kalau ada kemudahan untuk mencetak, silakan untuk cetak dan tampal di buku tulis. Nanti selepas siap, snap dan hantar pada Ustaz untuk Ustaz rekodkan. Ada dua tugasan. Satu, tugasan melukis carta kedudukan huruf hamzah yang 5 bahagian. Dan yang kedua, carta kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Seperti ini. Iaitu bawah dia, yang ini bermaksud kata yang dalam kotak ni adalah menunjukkan bahawa ia adalah maksud kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Iaitu kata dasar yang bermula huruf alif ada imbuhan awalan di, se dan ke. Dua carta. Satu yang ini dan satu lagi yang ini. Baik, itu saja daripada Ustaz untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada video akan datang kalau kita tidak berjumpa di sekolah. Tapi kalau kita berjumpa di sekolah, kita akan berjumpa dalam kelas masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.